kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kehendak tujuan maka diaturkan perjumpaan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul di Dewan ini bagi kita meraihkan majlis pelancaran projek inisiatif pendapatan rakyat usahawan atau ringkasannya IPR Intan SER pada pagi yang berbahagia dan bersejarah. Pertama sekali bagi pihak kerajaan negeri, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi yang dapat bersama-sama hadir dengan pihak berkuasa Koridor Utara NCIA kerana telah memilih hulu kita. Minta maaf tuan nak sampaikan Yang Berhormat Marafat Ahli Dewan Negeri Hulu Kinta. Saya percaya inisiatif lahir atas kesedaran betapa pentingnya kerajaan, sama ada kerajaan negeri atau persekutuan, yang sentiasa cakna, prihatin, mengambil tahu tentang keperluan untuk mewujudkan polisi program berorientasikan rakyat dalam mendepani suasana ekonomi yang sangat mencabar. Saya sebelum jadi Menteri Besar adalah Exco Kerajaan Negeri yang menjaga pertanian, perdagangan, pembahagian kemiskinan. Kemudian sempat sekejap menjadi Exco Pembangunan Usahawan. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya sambil lalu tadi saya faham sangat cerita berkaitan dengan mitigasi ini. Jadi kerana itu pertama saya nak ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah sanggup menerima cabaran ini. It's not easy. Tapi tak ada satu benda yang datang menggolek, melainkan kita kena berusaha keras. Yang pertama, mesti ada semangat yang jitu. Itu paling penting sekali. Sebab peserta yang kita pilih ini adalah peserta yang kita katakan di bawah B40, peserta yang perlu dibantu. Tuan-tuan dan puan, saya selalu sebutkan motivasi mesti datang daripada dalam diri sendiri. Selalu saya bagi analogi, minta maaf tadi. I was a teacher. Ada satu kisah seorang pesakit di sebuah hospital. Bukan hospital ni. Dia tak ada selera untuk makan. Jadi ahli keluarga merasa rusing. Maka seluruh ahli keluarga itu berkumpul berbincang macam mana kita nak motivate bapa kita ni untuk makan sebab badan semakin kurus. Jadi idea banyak tapi satu yang terpilih. Mari kita pilih seorang nurse yang paling cantik dan cute sekali untuk memberi motivasi kepada bapa ini untuk makan. So mereka berjaya untuk mendapat seorang misi, seorang nurse yang cantik, yang cute, yang baru masuk kerja rajin untuk menyuap kanji makanan kepada pesakit itu. Pokoknya betul. Kebolehan nurse itu, kejelitaan yang barangkali dia berjaya untuk memujuk pesakit itu buka mulut bagi dia masukkan sudu yang ada kanji ke dalam mulut. Tetapi didapati pakcik itu, pesakit itu tak tertelan. Maknanya kanji itu masih berada pun dia tak telas. Jadi nak bagi tahu, motivasi bukan sahaja perlu datang daripada luar. Mesti datang daripada diri kita sendiri. Dia bukan satu harga yang murah. Kementerian Ekonomi datang kemari membuka segala peluang ini. Itu motivasi luar. Tapi kalau peserta akhirnya putus asa separuh jalan, maka projek ini akan gagal. Cerita pakcik tadi tak mau telan kanji. Kanji masuk mulut. Siapa masuk dalam mulut? Nurse masuk ke dalam. Tapi yang nak menjayakan kanji itu masuk tak masuk dalam tubuh badan pakcik itu ialah pakcik itu sendiri. So please,
Peserta yang dikatakan ada di sini, peserta yang telah dipilih, minta maaf saya cakap ni sebab saya ada pengalaman buat kerja ni. Mesti ada kekuatan dalam diri untuk menjalankan projek ini, sebab dijanjikan tadi whatever happen to the anchor project, kita tetap akan dapat sekurang-kurang RM2,000. RM2,000 ini melepasi gaji awal seorang graduate. Kemudian melepasi gaji awal seorang graduate yang lulus universiti, tapi kena kecepat. Saya berbangga tadi sebab tuan-tuan peserta diajar daripada awal tanpa semayang, macam mana nak membajainya, macam mana nak menjagainya, macam mana nak merawatnya, sampailah kepada tempat kita nak tanam, bagaimana kita nak menjaga air yang masuk itu, sukatannya, itu semuanya hendaklah dipelajari, dihayati, dan ada kemahiran dalam diri kita. Itu sangat penting. Kalau tidak, kita tak akan dapat menjayakan usaha murni yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi ini, khusus untuk membantu menangani B40 yang dikatakan berpendapatan rendah. Jadi kerana itu, pertama saya ucap tahniah, syabas, selamat, maju jaya kepada semua peserta yang telah terpilih. Pegang cakap saya, minta maaf sekali lagi, minta maaf sekali lagi. Orang yang pernah dengar ceramah ni, biasa dengar. Sebagai manusia, saya tak adalah tua sangat, baru 63. Isteri 1, anak 8, cucu 22. So I was sitting, saya melihat bagaimana manusia berkembang. Seorang kanak-kanak yang berusia 11 bulan, dia baru belajar berjalan. Macam mana berjalan? Dia akan pegang kursi, dia berdiri, dia lepas tangan, dia melangkah kali pertama, of course dia jatuh. Dia bangunlah, dia bangun. Tak perlu ibu dia angkat dia, tak perlu bapa angkat dia, dia bangun. Mengapa dia bangun? Dia langkah kali yang kedua, dia jatuh lagi. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia bangun. Dia berjalan. Pelan-pelan. Maksud saya, dalam kehidupan kita ni pada usia 11 bulan, kita ada kekuatan dalam diri kita. Setiap kali kita bangun. Sebab apa? Sebab kita nak jalan. So, sama ada usahawan atau petani, janganlah jatuh kali yang pertama menyebabkan kita terjerumus dan tidak mahu bangun. Sama dengan kata yang sudah berlaku tadi, kalau jatuh kali pertama, dia kata mahu. Okey, betul. So, kita semua ni, termasuk tuan-tuan dan puan, termasuk televizor pun, bila setiap kali kita jatuh, saya selalu ingatkan alangkah lemahnya aku berbanding dengan cucu aku yang berusia 11 bulan. Ya, setiap kali jatuh, cucu saya bangun. Saya pun ada waktu seperti biasa juga, ada waktu juga kita rasa usai, waktu rasa down. Tapi yang banyakkan saya, setiap kali saya jatuh, saya ingat cucu saya umur 11 bulan, dia jatuh, dia bangun. Kalau dia jatuh, dia bangun, MB pun jatuh, dia bangun. Sebab itulah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan jadi peserta ni, pegang yang kedua saya sebutkan tadi, iaitu jatuh, bangun. Jangan turun angkat. Sebab mati kita jatuh dulu, mak kita tak angkat kita, mak pun tak angkat kita. Kita bangun sendiri sebab kita nak berjalan. So semangat itu kena ada pada kita. InsyaAllah kalau semangat itu ada pada kita, kita akan berjaya untuk membantu menjayakan impian Menteri Ekonomi yang datang pada hari ini, bagi nak pastikan program ini bukan saja berjaya di Perlis, bukan saja berjaya di Perak, bukan saja berjaya di Sabah. Datuk Zul kata kalau boleh tiap-tiap daerah kita nak buat program seperti ini, mana Perak ini lagi banyak kita akan dapat projek ini daripada Menteri Ekonomi, insya-Allah. Jadi cari dalam.
Saya tak akan cakap pada Pak Menteri nak cakap. Hanya sekadar untuk mengatakan kepada Menteri, jika projek ini dapat dijayakan, jadi kecil tapak tangan satu negeri Perak kami tadahkan. Bawa kembali. Datuk Tutupi Harun ni saya punya Eskul Pertanian dan Puan Halizah ada kat sini, pengarah UPM. Kita akan cari jalan sebab saya katakan tadi menjadi tanggungjawab kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk kita menjayakan program ini. Kita tak semua orang ada ruang untuk mendapat pendapatan yang mencukupi bagi dia hidup. Tapi macam saya sebut selalu, kemiskinan very subjektif, sangat subjektif. Orang yang berpendapatan RM5,000 sebulan duduk di Kuala Lumpur dengan orang yang berpendapatan RM2,000 sebulan duduk di Hulu Kita. Kalau berdasarkan pendapatan, kita rasa yang RM5,000 itu banyak, kaya lah dia. Tapi dia duduk Kuala Lumpur, rumah sewanya RM700 sebulan, anak dia bersekolah, dia kena bayar itu bayar ini, tiap-tiap bulan dia kena RM10. Tapi orang Hulu Kita ni duduk di Hulu Kita dengan RM2,000 sebulan, harga rumah sewa mungkin rendah, pucuk paku keliling rumah ada. Nak kerja ambil, tak kerja ambil je lah. Kan? Sayur-sayuran boleh tanam sendiri. Selalu saya sebutkan, minta maaf, selalu saya sebutkan di Perak ni, Yang Pak Menteri, kita ada slogan lama masa saya jadi menteri, menjadi sebutkan yang ini. Orang Perak, tanamlah apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam, lebihnya jual. Jangan Menteri saya sebutkan tadi, masalah kepada penanam cili dan orang-orang terlibat dengan pertanian ini, masalah ialah masalah market, masalah pemasaran. Tapi anchor sebut tadi, dia dah ada contract farming. Okeylah, pasaran kekal akan dapat. Sebab kadang-kadang harga cili murah, harga terung murah. Jadi ada petani yang rasa give up. Tapi saya katakan tadi, dia kena bersedialah untuk berhadapan dengan suasana ekonomi itu, orang yang terlibat dengan pertanian. Sebab itu, lalu saya kata orang Perak ini, kita buat sekuriti makanan dalam Perak Perak Sejahtera 2030 dengan slogan tanam apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam, lebihnya jual. Minta maafnya, saya orang susah. Saya kecil-kecil dulu tanam padi. Saya boleh menajak, boleh menenggala kerbau, boleh semai padi, boleh pindahkan semaian ke tapak, boleh gunakan pupuk kambing untuk tanam padi. Saya boleh menetang padi, saya boleh pupul padi, boleh hamba menguncia, saya boleh tanam, boleh gemuk padi, boleh lesung kaki padi untuk dapatkan beras. So, tuan-tuan dan puan, orang tanya saya dulu, Datuk, masa kecil-kecil dulu makan ikan, makan. Saya ada telaga, ada perigi di Benang. Dalam perigi saya ada ikan sepak ronggeng, ada ikan kalui, ada ikan haruan, ikan bucuk yang geli. So, apa nak makan, ambil je lah. Ada orang tanya saya, Datuk, ikan ni bakar. Saya kata, no, goreng, buat minyak. Opah saya buat minyak nyus sendiri. Buat minyak nyus sendiri, sebab itu ada istilah tai minyak. Tai minyak ni, betul, kalau makan nasi panas, oh, berani kan rasa. Nasi minyak, nasi tai minyak lagi. Nak kabarkan bahawa tidaklah rugi kita berbudi kepada tanam apa yang kita nak makan. Saya kadang-kadang orang Mesir itu buat apa? Pergi pasar malam, tengok dia beli apa? Daun kesong. Daun kesong apa buat asal? Beli daun kesong, tanam ke daun kesong. Dia beli apa? Dia beli serai. Tanamlah serai. Dia beli apa? Dia beli kangkung. Tanamlah kangkung. Benda-benda yang simple, tak apalah kalau tak nak tanam padi pun tak apa. Sebab susah, takut pacak tepi kaki, takut pacak naik ke paha. Tak apalah, tak apa. Padi susah, kita kena import, tak apalah. Tapi takkanlah cabai burung, kangkung, kucai ni kena beli, serai kena beli. Itu melibatkan kos. Menteri sebut kat saya tadi,
kita tak boleh nak mengelakkan import cili ke Malaysia sebab yang kita tanam ni tak cukup untuk makanan kita. Minta maaf orang tanam, kalau saya tak silap, Perak ni dikatakan hanya 13% sahaja bertanam cili. Kepulauan orang Perak nak makan cili ni, kita hanya tanam 13%. Lepas tu kita kena import cili daripada luar dan harga cili menjadi tinggi. Tak lupa. So, balik kepada tajuk tadi, untuk menstabilkan harga barang, untuk membolehkan kita hidup selesa. Selain daripada program yang Mak Menteri buat ni untuk membantu orang B40, membantu untuk mendapatkan pendapatan yang baik, kita juga boleh membantu untuk menyelaraskan harga dengan bertanam apa yang kita nak makan, makanan apa yang kita tanam. Yang lebih itu, kalau nak jual pun boleh, nak sedekah pun boleh. Itu kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Saya harap kita dapat 3 benda je lah dari daripada saya. Yang pertama tadi, semangat kuat, jitu. Yang kedua ialah jangan putus asa. Yang ketiga, berbudi kepada tanah. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Minta maaf Pak Menteri, terima kasih sekali lagi. Saya ulang lagi, kecil tapak tangan negeri Perak kami katakan, bawalah program pengembangan ekonomi untuk kami, insyaAllah. Terima kasih Menteri, terima kasih Kementerian Ekonomi, terima kasih NCIA, terima kasih kepada KSU, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk membantu menjayakan program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saran Nabi Muhammad Serdataan. Hadirin sekalian, kini tibalah masanya ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Untuk majlis dengan segala hormat dan sekejitannya mempersilakan Yang Berhormat Lafizil Ramli untuk menyampaikan ucapan. Sekejitan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera saudara majlis yang berhormat Datuk Seri Saran Muhammad Menteri Besar